Assalamualaikum, salam sejahtera. Program hari ini merupakan peluncuran buku Gerakan Reformasi 2 Dekad. Buku ini buku yang cukup penting sebenarnya, yang menceritakan perihal perjuangan reformasi selama 2 dekad, setebal lebih 300 muka surat, dan kita jadualkan peringkat awalnya untuk Bapa Reformasi Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan buku ini. Namun beliau memohon kemaafan, keuzuran, tidak dapat hadir kerana komitmen tidak dapat dielakkan untuk meluncurkan dan mewakilkan kepada Yang Berhormat Tuan Ustaz Samsul Firdaus Utama Medan untuk meluncurkan buku ini. Jadi pada asasnya ia merupakan peluncuran buku yang penting yang perlu menjadi bacaan, tatapan, rujukan kepada semua pendokong keadilan, pendokong reformasi, rakyat Malaysia seluruhnya, untuk memahami apa makna reformasi. Bukan semata-mata soal jalanan, gas pariwisata, tapi ia reformasi membabitkan dari segi sistem pendidikan, politik, ekonomi yang juga dibahaskan dalam ini. Jadi saya kira buku ini penting, tetapan dan rujukan kepada semua pihak. Dalam masa yang sama, oleh kerana ini merupakan Ramadan, maka pihak tuan rumah yang juga ditaja oleh Syawal dalam bulan kita meraihkan Idul Fitri ini, dalam bulan Syawal, maka tuan rumah rapat Zon Ampang di bawah pimpinan Surabaya Zain telah bermurah hati untuk menyediakan jamuan makanan raya Syawal 1423 Hijrah pada kali ini. Dan terima kasih kepada pihak 1443 Hijrah, minta maaf saya, pada kali ini. Jadi dalam masa yang sama kita meraihkan tetamu yang hadir, malahan beliau juga bermurah hati untuk memberikan buku yang diluncurkan secara percuma kepada tetamu-tetamu yang hadir. Jadi saya agak cukup bertuah siapa yang hadir pada hari ini boleh makan percuma, santapan jasmaninya, dapat buku percuma juga, santapan intelektual dan sejarah perjuangannya, dan bertemu siapa ramah mesra pada petang ini. Jadi kita rasa cukup bertuah dan meriah sekali pada petang ini dengan program yang diadakan majlis peluncuran buku 2 Dekad Reformasi sekaligus jamuan Idul Fitri 1443 Hijrah. NGO Harapan ini telah ditubuhkan awal tahun 2010 dahulu, tetapi tidak berdaftar pada waktu itu. Namun kemudiannya atas permintaan dan juga perbincangan 2017 ia didaftarkan dengan ROS atau pendaftar pertubuhan, dan ia didaftarkan peringkat kebangsaan dan mempunyai cawangan di seluruh Malaysia daripada Perlis sampai ke Sabah. Tujuan awal dia lebih kepada untuk membela kebajikan pengasas Parti Keadilan. Namun kemudiannya kita buka kepada seluruh rakyat Malaysia dalam konteks pembelaan kebajikan mereka dan seumpamanya. InsyaAllah, Alhamdulillah, setakat ini ada 10,000 anggota rapat daripada Perlis sampai ke Sabah. Termasuk aktiviti ekonomi kita gerakkan melalui kemudiannya Koperasi Masyarakat Madani Malaysia yang juga telah kita daftarkan dengan SKM. Kita buat perniagaan trading, bakalan barangan-barangan daripada reformis dibekalkan, kita pack dan kemudiannya kita edarkan sebagai barangan daripada para reformis untuk dijual di pasaran. Juga kemudiannya kita adakan Power Ranger, konsep lembu pawah. Memang sudah ada kalangan pengusaha yang berjaya membekalkan lembu-lembu yang bunting, yang siap bunting. Maka dibekalkan kepada anggota rapat reformis mana-mana yang ada tanah tepi, dan membesarkan anak-anak lembu tadi. Dan konsepnya adalah konsep pawah. Lembu ini lembu special, lembu sadu. Bermakna full grown lembu tu nanti dia boleh bernilai RM12,000. Jadi ini yang juga sedang kita usahakan. Di samping beberapa projek pertanian, perikanan yang juga sedang diterokai oleh K3M, koperasi yang di bawah milik rapat dalam hal ini. Juga kita gabungkan seluruh wadah reformis ini di bawah GRM, Gabungan Reformis Malaysia, yang menggabungkan 10 NGO di dalamnya dengan rapat sebagai pengasas utama kepada kewujudan GRM ini. Jadi saya agak dalam hal ini maknanya rapat cuba menggerakkan kekuatan yang ada melalui wadah NGO. Kerana Sri Anwar selalu mengingatkan soal kekuatan NGO itu pun digarap dan digembeling bersama. Sebab itu kita gerakkan beberapa NGO ini, dan dalam konteks melebarkan agenda reformasi ini juga, di samping parti politik, ia juga mesti digerakkan oleh pengupayaan rakyat melalui gerakan sibel, masyarakat sibel atau masyarakat madani. Jadi ahli rapat tu terbuka untuk semua
Ustaz, berapa besar saya nak jadi ahli rapat pada asalnya si borang, keutamaan memang sekarang kita berikan kepada anggota keadilan. Lantaran awalnya itu adalah keadilan, namun kita buka kepada reformis semua latar belakang, termasuk juga yang baru juga kita buka. Namun ketika ini keutamaan kita ada di kalangan kelompok awal, kelompok yang terlibat dalam informasi. Sebab itu keutamaan yang ingin kita berikan. Namun umumnya dalam ROS ia bersifat terbuka dalam ujian kita. Macam mana robot sikit, macam mana jadi ahli, macam mana cara tu? Dalam konteks ini ahli ketika masih menggunakan cara lama manual, mengisi borang, mendapatkan borang daripada pejabat rapat di Gombak ini. Kita ada pejabat kita di Gombak dan juga di Kota Damansara. Kita ambil borang dan isi dihantar kepada pejabat Susah Agung untuk kelulusan. Jadi setiap negeri ada lah. Setiap negeri ada, dan setiap anggota juga diberi kad keahlian rapat itu tadi. Ada kad keahlian. InsyaAllah. Yuran tahunan ada sedikit lah yang dikenakan. Tetapi untuk permulaan itu RM10 termasuk pembekalan kad keahlian kepada anggota rapat. Koperasi tadi namanya adalah Koperasi Masyarakat Madani Malaysia, disingkatkan sebagai K3M. Dan jadi ahli rapat automatik jadi ahli koperasi. Dia kena mohon lagi. Sebab koperasi kena jadi ahli RM50, saham asas dia adalah RM100. Jadi untuk menjadi membership koperasi RM150. Itu memang syarat yang ditentukan oleh SKM. Kena ada modal asas ataupun saham asas dengan keahlian yang ditetapkan minimum tu 50. Saham tu pun 100 tu pun minimum sebenarnya dalam konteks untuk menjadi anggota koperasi. Jadi koperasi ni lah menggerakkan lembu pawang di mana? Betul. Betul. Ya. Sekarang gerakan reformasi dah 2 dekad. Betul. Jadi tuan, macam mana tuan tengok sekarang ni perkembangan reformasi di negara ini? Adakah dia bertambah baik ataupun masih macam 20 tahun yang lalu? Saya fikir reformasi ini luas maknanya. Betul, sebahagian daripadanya di peringkat awal saya, Soyu, terutamanya kami memang dikejar FRU, Gap Pembenih Mata, Air Gata dan seumpamanya. Itu juga reformasi dalam arti kata untuk menyedarkan rakyat. Jadi terpaksa aktivisme kita itu mulai turun jalan raya, demonstrasi aman dan seumpamanya. Tetapi reformasi juga bermakna bersuara di parlimen. Kita mahukan pembaharuan islah dalam konteks sistem politik, sistem ekonomi, sistem pendidikan dan seumpamanya. Jadi bermakna reformasi itu luas. Jadi perbahasan di parlimen, kita membuat sidang media, kita membuat forum, kita membuat seminar, kita membuat berbagai bentuk lain memorandum dan seumpamanya. Itu juga sebahagian daripada reformasi. Dan puncak kepadanya mau tidak mau adalah reformasi sistem negara. Soal politik, soal budaya, soal pendidikan yang perlu kita perkemaskan supaya ada keyakinan rakyat kepada sistem negara kita, keyakinan antara bangsa kepada negara kita, sehingga membolehkan insya-Allah pelabur-pelabur luar datang ke dalam negara kita kembali. Jadi saya kira reformasi itu luas maknanya dan membabitkan bagaimana kita mengolah kekayaan negara kita ini dengan betul, politik yang dengan politik nilai, ekonomi yang ekonomi manusiawi dan pentadbiran yang telus dan ada integriti. Jadi saya kira kalau ini semua dirangkulkan, barulah makna reformasi itu berjaya dilaksanakan. Ini juga semua terangkum dalam deklarasi Pematang Pauh, yang saya fikir inilah yang sedang kita perjuangkan, insya-Allah. Terima kasih. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang semua. Saya bersyukur kepada semua, kepada pihak rapat kebangsaan kerana telah memberi peluang kepada saya sebagai Ketua Rapat Dun Ampang untuk dipilih sebagai tempat untuk meluncurkan buku Gerakan Reformasi 2 Dekad. Jadi sepatutnya memang pada mulanya dijangka dibuat di Negeri Sembilan, tapi di Masalah ataupun di Selangor. Tapi saya memohon jasa baik untuk saya buat di Ampang, kerana bagi saya insya-Allah saya akan menggerakkan rapat di Ampang ini dengan merekrut lebih banyak ahli-ahli PKR untuk bersama kita dalam rapat, insya-Allah. Kemudian kita akan bergerak ke seluruh negara untuk memperbanyakkan lagi ahli-ahli rapat, insya-Allah. Saya ingin sebutkan bahawa Pak La secara sukarela memberikan komitmen yang penuh dalam menjayakan gerakan rapat seluruh negara. Terima kasih kepada beliau.
lantaran kesungguhan, komitmen, pengorbanan yang beliau berikan. Jadi saya fikir peranan penting Saudara Abdullah Zain adalah untuk membantu menggerakkan rapat Ampang terutamanya, Ketua Zon Ampang. Tapi dalam masa yang sama juga beliau membantu untuk bergerak seantero Malaysia. Tambahan beliau juga beliau seorang usahawan. Jadi saya harap pengalaman beliau sebagai usahawan itu juga boleh membantu menggerakkan ekonomi para reformis, anggota rapat, anggota koperasi dan seumpamanya. Terima kasih. Okey,